Okey, kita tengok soalan sukatan membulat yang ke-9 ya. Raja 9 menunjukkan 4 buah tin minuman berbentuk silinder dekat diikat dengan seutas tawai oleh taha dan jejari bagi setiap tin itu ialah 4.2 cm. So, cikgu wakilkan dalam gambar raja macam ni. So, kamu kena fahamlah. Okay, semua ini ialah jejari ya. Semua ini ialah jejari. Okay, soalan pertama dia tanya, apakah panjang tali dalam cm yang digunakan oleh taha? So, kalau kamu tengok gambar raja ini, panjang tali secara annya, dia terdiri daripada lengkung hijau ini, kuning, lengkung hijau, kuning, lengkung hijau, kuning, lengkung hijau, kuning. So, cikgu asingkan dia kepada 4 garis kuning ini, okay, dan 4 lengkung hijau ini ya. So, untuk garis lurus ini yang warna kuning ini, kalau kamu tengok dia sebenarnya ialah jejari tanpa jejari. So itu dah cikgu tapak 8.4 cm. Sorry ya, cikgu enlarge. Okay. Okay. So lepas itu, bila soalan tanya panjang garis, bila kita perlu cari panjang garis lengkung, so kalau kamu tengok lengkung ini sebenarnya ialah panjang lengkung, di mana sudut ini 90 darjah. Sudut ini 90 darjah. So sebenarnya cikgu tengah cari panjang lengkung untuk sukuan bulatan inilah. So boleh gunakan apa yang kita belajar dalam matematik sebab sudut kita dalam unit darjah. So cikgu buat theta bagi 360 kali 2 pi j. Tapi kalau siapa nak ambil lilitan bulatan, lepas tu bagi 4 pun boleh. Ataupun siapa nak ubah 90 darjah kepada unit radian, lepas tu gunakan rumus S sama dengan J theta pun boleh ya, sesuka hati kamu lah. So kita dapat jawapan ini. So bila cikgu nak cari berapakah panjang tali, so garis kuning ada 4, garis hijau ada 4. So 4 kali panjang garis lurus tambah 4 kali panjang garis lengkung. Okay, so cikgu dapat jawapan 59.99 cm lah. Jawapan akan lari sikit bergantung kepada awak buat round off di sini ke ataupun awak buat round off last minute. Boleh ya? Okay, kita pergi kepada bahagian B. Dia tanya luas dalam sentimeter bagi luangan antara tali dan tin-tin minuman itu. So kalau kamu tengok inilah kawasan dia. Itu ada kawasan kuning ini. Kemudian ada kawasan biru ini. Nampak macam perlainan. Tapi kalau kawasan biru ini, cikgu potong tengah-tengah, dia macam ini. So sebenarnya, cikgu tengah tanya bentuk ini sebanyak 6 kali sebenarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali. So untuk jawab soalan ini, apa yang saya buat, mula-mula cikgu ambil ini. Cikgu ambil satu segi 4 di sini. So untuk segi 4 ini, awak akan dapati sini 84. Dan sini sebab jejari tambah jejari. So juga 84 lah. Ataupun senang kata dia adalah satu segi 4 sama. So cikgu dapat segi 4 sama. Kemudian cikgu akan tolak dua kawasan putih ini. Maka cikgu akan dapat kawasan biru kuning atas dan biru bawah kan. So cikgu tolak dua kawasan putih ini. Dua kawasan putih ini kalau kamu tengok dia ialah semi bulatan. So bila saya tolak dua kawasan putih ini, sebenarnya cikgu kena tolak dua semi bulatan ialah satu bulatan penuh. So, cikgu boleh dapat dua kawasan ini kawasan kuning dan biru dengan saya buat segi 4 tolak bulatan. Maka saya dapatlah kawasan kuning atas dan kawasan biru bawah. Tapi kawasan kuning atas dan biru bawah itu sebenarnya ialah kawasan yang sama. So, cikgu boleh bahagi dua untuk dapat kawasan kuning inilah. Ataupun dapat salah satu bahagian dia, kuning ataupun biru. Okay, so ini idea tatania kenapa cikgu buat kerja ini. So kita mula buat pengiraan lah. So mula-mula cikgu cari luas segi 4, panjang kali lebar. Lepas tu cikgu cari luas bulatan, pi j kuasa 2. Ataupun siapa tak nampak, awak pergi carilah luas semi bulatan, kemudian darat 2 pun boleh. Serupa je jawapan dia. Okay, so untuk dapat satu bahagian ini, cikgu buatlah segi 4 tolak bulatan bagi 2. Okay, segi 4 tolak bulatan bahagi 2. So, cikgu dapat jawapan macam ini. Okay, tapi ini baru satu bahagian saja. Tadi kita sudah tengok kawasan yang dikehendaki ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bahagian. So, cikgu perlu ambil jawapan ini, cikgu darab 6. Maka cikgu dapatlah kawasan yang dikehendaki. Okay.
Itu untuk soalan 9. Okay, lepas tu kita pergi kepada soalan 10. Okey, soalan 10 kamu kena faham betul-betul gambar raja dia. So dia ada sekeping aluminium segi 4 tepat. Lepas tu dia dipengkokkan. Dipengkokkan tapak bahagian bawah ini. Okey, tapi dia kata bahagian bawah ini seolah-olahnya membentukkan sebahagian permukaan melengkung silinder. Maksudnya kalau cikgu bulatkan jadi satu bulatan, ini ialah satu silinder sebenarnya. Tapi sekarang dia hanya jadi bahagian bawah dia aja. Okey. Dia kata lepas tu dia akan letak dua keping aluminium yang berbentuk tempered di depan dan di belakang inilah. So dia namakan ini sebagai tempered, so kita tahulah ini bukan semi bulatan. Ini bukan semi bulatan. Maksudnya mungkin pusat bulatan atas sikit kot. Setelah siap dipasang, dia dapati panjang sisi ini 70 dan tinggi bekas ini 21. So kalau cikgu wakilkan dalam gambar raja untuk tempered ini, kamu kena fahamlah inilah dia. Okay, panjang lengkok dia 90. Sini 70. So benda ini simetri, saya aku bagi 2 lah. 35, 35. Tinggi bekas 21. Okay. Lepas tu soalan tanya, apakah jejari silinder ini? Di sini kita ada maklumat panjang lengkok, tapi sebenarnya kita tak dapat mula dengan panjang lengkok ini. Sebab kalau kita mula dengan panjang lengkok ini, jejari pun tak tahu, sudut pun tak tahu, kita tak mungkin boleh selesaikan. So apa yang kita akan buat ialah kalau kita tengok segitiga ini. Okey, di sini ialah jejari. Sini sampai bawah juga jejari, tapi kita tahu bahagian bawah itu 21. Diberi oleh soalan. Tinggi bekas 21. Maka kita tahu bahagian atas ini ialah J tolak 21. So bila cikgu tu lukis keluar dia jadi macam inilah. Dan cikgu boleh gunakan teorem Pythagoras untuk kaitkan ketiga-tiga sisi ini. Okay, lepas tu cikgu kembangkan, cikgu selesaikan. So mula-mula cikgu kamu tidak boleh gunakan sheet calculate dia sebab dia macam ada kuadratif. Tapi kalau kamu kembangkan sudah sampai sini, awak nampak sebenarnya boleh terus gunakan kalkulator sebab sebenarnya tak ada kuadratif. Tapi awal-awal cikgu tidak galakkan awak pakai kuadratif. Awak buat sampai sini, bila sangat pasti dia bukan kuadratif, baru boleh gunakan sheet calculate lah. Ataupun awak manual buat pun tak apalah. Dapatlah jawapan. Tak kisahlah mana-mana satu. Hanya kalau awak ambil jawapan 1 dan 3 ini, awak tidak melibatkan round off. Kalau ini, awak melibatkan round off. Okey. Lepas tu soalan B, dia tanya apakah luas tempered? Maksudnya kawasan bawah ini. Apakah luas dia? So soalan ini sebenarnya ada sikit masalah. Okey. Kalau cikgu gunakan maklumat X sama dengan 90, cikgu ada jawapan dia. Dan kalau cikgu gunakan maklumat segitiga, dia ada jawapan yang berlainan. Okay. Memang bukan masalah dalam pengiraan kita, tapi memang masalah soalan ini. Soalan ini. Sebenarnya, bila ini 30, bila ini 90, kalau cikgu nak bentuk silinder, cikgu tak boleh bagi nombor ini sesuka hatilah. Okay. So dia berlaku ada sikit pencanggahan. So tidak ada masalah dalam exam. Kalau siapa mula dengan maklumat S sama dengan 90, cikgu pun terima. Siapa mula dengan maklumat segitiga pun cikgu terima. So di sini cikgu akan terangkan kedua-dua. Okay, cikgu mula dengan yang lebih senang punya ialah kalau siapa nampak lah ini ada maklumat panjang lengkok. So cikgu boleh gunakan formula panjang lengkok. Cikgu gunakan formula panjang lengkok S sama dengan J theta. Masukkan panjang lengkok, masukkan jejari, cikgu boleh tapak sudut dia lah. Tapi sudut ini dalam unit radian lah sebab saya gunakan rumus yang melibatkan sudut dalam radian punya. So, lepas itu kalau saya perlu tukar kepada darjah, awak tukarlah. Kalau rasa tak perlulah. So, kalau nak tukar kepada darjah, kita kali 180 per pi. So, untuk tapak luas tempered ini, ada dua cara. Satu ialah awak terus gunakan luas tempered punya rumus. Tapi kalau siapa nak pakai rumus ini, pastikan awak hafal sendirilah. Pastikan awak hafal sendiri, maka awak main masuk ajalah setengah jejari kita kuasa 2. Dan sudut ini kena sudut dalam unit radian. So, maksudnya cikgu kena ambil jawapan sebelah sini. Tolak sin melibatkan trigo, kita nak sudut dalam unit darjah. Lepas tu awak tekan kalkulator, awak dapatlah jawapan. Kalau siapa tak ingat rumus luas tempered, boleh juga kita buat luas seto tolak luas segitiga. Untuk cari luas seto, kalau nak gunakan jawapan ini punya, kita gunakan setengah J kuasa 2 theta lah. Kalau siapa nak pakai jawapan ini, boleh juga. Tapi gunakan rumus matematik lah Theta bagi 360 kali pi J kuasa 2. Sesuka hati awak lah.
So tapak 1785. Lepas tu cikgu cari luas segitiga. So ini jejari dia, ini sudut dia. Sebab luas segitiga cikgu akan gunakan rumus pengilasan segitiga. Setengah A, B, sin, C. So cikgu akan gunakan sudut dalam unit darjah lah. So masuk dia kira. Lepas tu cikgu tolak lah Settle tolak segitiga. So kamu tengok jawapan adalah serupa. Jawapan adalah serupa. So terpulang kepada kamu mana satu kamu nak pakai Okey, lepas tu soalan C dia tanya apakah isi padu dia. Oh sorry, kita jawab kemudian. Kita tengok B1 yang di mana cikgu kata kalau kita bukan gunakan maklumat panjang lengkuk, kita gunakan maklumat segitiga. Okey, tengok apa jadinya Okey, ini kalau cikgu gunakan maklumat segitiga punya. So tadi kita sudah tahu ini 35. Ini ialah J iaitu 119/3 lah. Ini kita kira dalam jawapan A kita. Okey, sini kalau kamu nak kira dia ialah J tolak 21 Kalau nak kamu kira ialah 56/3 lah. Terpulang kepada kamu kan kira ke tak nak kira lah Okey, so kita ada 3 sisi ni. Kalau nak tahu sudut ni sebenarnya ada cara dia juga kan. Kita boleh gunakan trigonometry. So nak gunakan sin pun boleh, cos pun boleh, tangent pun boleh, memandangkan 3-3 sisi kita ada. Okey, cikgu cuba gunakan sin. Di mana cikgu gunakan tapak ini dan hypotenuse ini So bila cikgu kira, cikgu tapak sudut ini 61. Tapi kita nak sudut sampai ke sebelah sini kan. So cikgu kali 2 lah. So sudut dia ialah 23.86. Itu dalam unit darjah. Ini dalam unit darjah sebab cikgu gunakan trigo. So kalau cikgu nak tahu radian, cikgu kali pi per 180 lah. Ini dalam radian. So bila nak cari luas temperan, sama macam tadi juga, kamu boleh gunakan luas seto tolak luas segitiga ataupun awak terus gunakan formula temperan. Okay, di sini cikgu hanya tunjuk formula temperan lah, tak kisah pun. Jawapan serupa je. So ingat di sini theta ini kena gunakan unit radian punya, iaitu 2.1618. Theta belakang ini kena gunakan darjah punya, 123.86. Soal tapak jawapan ini. So dua jawapan ini memang perlainan sebab soalan ini memang bermasalah sikit. So dalam exam cikgu terima saja kedua-dua jawapan. Inilah berlaku dalam exam juga dah. Kadang-kala sebab ada sikit masalah pada soalan, dia mungkin ada 2 set jawapan. Yang pentingnya kamu buat ikut apa yang kamu faham. Jangan tak buat. Tak ada makan bonus punya. Dia akan semak ikut apa yang awak faham saja. So itu soalan B lah, ada 2 jawapan perlainan. Bergantung kepada awak jawab dengan gunakan panjang lengkuk ke, awak jawab dengan menggunakan trigonometry soalan C, cikgu tanya apakah isi padu ataupun apakah kapasiti bekas minuman itu. So bekas minuman ini sebenarnya ialah satu prisma. Ialah satu prisma. So formula dia ialah luas keratan rentas kali tinggi dia. So kita tapak dia tinggi ialah 180. Luas keratan rentas kita sudah cari dalam P1. So P2 sangat senang lah. Kita hanya perlu ambil jawapan ini. Luas keratan rentas darat dengan tinggi 180. So untuk siapa pakai trigo punya, ini jawapan dia. Kalau siapa gunakan, ini ialah siapa yang pakai panjang lengkuk punya, awak tapak jawapan macam ini. Siapa yang gunakan trigo punya, sebab awak tapak luas macam ini, maka bila awak tarak, awak tapak jawapannya berbeza lah. Dua-dua boleh sebab masalah pada soalan bukan pada pengiraan kita. So itulah untuk 2 soalan ini.